Kalau yakin, baru sama yakin, boleh menghilangkan. Kalau hak dulu yakin, hak kemudian dia tidak yakin, tak boleh. Tapi kalau hak kemudian yakin, baru dia boleh menghilangkan hak sebelum tu, yang juga sabit dengan yakin. Begitu juga orang ketak hidung misalnya, ketak hidung tak bau busuk tu. Kalau lagu tu, adakah dia tak kena berhenti walaupun dia tentu dah berasa dia ketut, dia yakin dia ketut? Jawabnya serupa, kena. Ataupun tidak dengan cara dua ni, cara lain lagi. Kalau boleh membuktikan bahawa dia ni telah terkentut, maka kena pakai hak tu berdasarkan hak yakin. Yang dimaksudkan di sini yakin. Hak ni di antara dalil bukti yang membuatkan seseorang itu yakin. Kalau ada cara lain yang boleh meyakinkan, tak apa juga. Ini dalam bab kentut, dalam bab air terkencing, serupa juga. Kencing, serupa juga. Dia rasa macam tubik-tubik air kencing dia, iya ke tidak? Tapi tak yakin. Tak yakin. Kalau hak basah boleh jadi basah tu seluar dia ataupun kain dia pun basah tadi. Sebab itulah sebelum pada ni kita sudah baca Nabi SAW suruh intidah, iaitu merenjiskan, mengikut satu pendapat bahawa ni dia suruh renjiskan di bahagian kain ataupun seluar di bahagian yang membetuli ataupun berdekatan dengan kemaluan kita, supaya kita, terutamanya bagi orang yang was-was, hilang was-was itu. Dia akan kata ni basah dah. Masalah yakin tak yakin. Tetapi kalaulah dia tu kain dia kering, seluar dia kering, lepas tu memang basah, itulah tu memang yakin lah tu. Itu pun di antara bukti juga, Kalau tidak, tidak. Begitulah hak lain-lain, perkara lain-lain pun lagu tu juga. Sebabnya Nabi SAW bersabda, dia kata, bila kanak-kanak tu, kalau kanak-kanak tu lahir tu, dia sudah bunyi suara dia. Bila kanak-kanak lahir tu, dia bunyi suara dia, jerit ke, berteriak, istahalla as-sabi, idza istahalla as-sabi waritha wa sulliya alaih. Kalau kanak-kanak tu bunyi, mengeluarkan suara, yakni bila lahir saja bunyi, menangis, lepas tu mati. Apa hukum kanak-kanak tu? Dia boleh terima pesaka atau diberikan pesaka kepadanya, dia sudah berhak. Ataupun orang lain boleh terima pesaka daripada dia, boleh terima pesaka daripada dia. Ini masalah pesaka lah. Dia boleh terima pesaka, mana pergi ke dia dah, lepas tu daripada dia pergi kepada orang lain pula, maknanya gitu. Dan dia perlu disembahyangkan mayat. Baiklah, dalam hadis ini disebutkan bunyi suara kanak-kanak yang baru lahir. Kalau tak bunyi, apa hukum dia? Tak ada ke masalah pesaka, tak timbul ke masalah pesaka tadi, sama ada dia dapat pesaka ke ataupun orang lain ke dapat pesaka pula daripada dia setelah dia mati tu. Pindahlah, mana pindah sekejap ni, dan tak perlu disemayang ke? Jawabnya orang lain semua kata dah, kena semayang juga, dia dapat juga pesaka walaupun tak bunyi. Misalnya hak lain tu, kalau dia bisu, kalau dia bisu tak bunyi, jerit, tapi dia bergerak saja, menandakan dia hidup, sudah cukup sekadar tu untuk menyabitkan bahawa dia sudah berhak dapat pesaka. Bila boleh ke dia pada yang mati, boleh ke orang lain pula lah, ataupun ataupun orang lain ambil daripada dia, serupa jugalah lebih kurang, dan disembahyangkan dia. Maknanya hak tersebut dalam hadis itu bukan itu satu-satunya. Apabila ada hak tu barulah sabit hukum. Kalau tak ada hak tu tidak begitu. Serupa juga sini disebutkan bunyi ataupun bau. Kalau selain daripada ni, adakah tidak dikira? Dikira juga, asalkan yang membawa kepada keyakinan. Di sini pun masalah bayi baru lahir tadi, yang membawa kepada keyakinan bahawa dia telah hidup. Tak kira lah bunyi ke tak bunyi, maka hukumnya ada. Begitulah yang disebutkan oleh ulama berhubung dengan hadis ini. Hadis ini adalah satu perkara punca asas yang besar dalam agama kita,
Kerana banyak dirojokkan oleh ulama kepada hadis-hadis ni. Kemudian ini keluar daripada dubur. Tadi dia sebut dubur. Bagaimana kalau keluar dari kubul? Dari kubul, yakni dari zakar, angin yang keluar dari zakar, dan angin yang keluar dari farash, yang di kemaluan perempuan. Bagaimana? Apa hukum? Khilaf pula di situ. Ada yang mengatakan kalau keluar daripada kubul, terutamanya orang perempuan lah. Orang lelaki jarang berlaku tu. Kalau ada tu, mana tanda dia sakit lah, kira-kiranya ada penyakit. Dia berasa bergerak-gerak macam angin tu. Begitu. Jaranglah. Kalau orang perempuan lebih biasa, lebih kerap berlaku ni. Sekiranya keluar angin, batal ke tidak air sembahyang dia? Atau macam mana? Ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Salah satu pendapat Syafi'i mengatakan batal. Dalam mazhab-mazhab lain pun ada juga khilaf tentang perkara ini. Khilaf. Tetapi yang lebih kuat dalam masalah ni tak batal. Sebab ia tak jelas tu. Tak jelas. Tak jelas. Terutama kalau perempuan, kalau keluar. Kalau kita kata alasan kentut tu keluar, apa nama ni, dia melalui najis, kita kata. Hak ni pun dia melalui najis juga? Tidak. Sebab air kencing salurannya lain. Hak kita panggil kemaluan ataupun faraj perempuan tu salurannya lain. Tak ada kena-mengena, dia tidak melalui jalan najis. Tidak melalui jalan najis. Maka tidak batal. Kalau orang lelaki, oleh kerana jarang sangat benda ni berlaku dan tidak boleh dipastikan, tidak boleh dipastikan dengan jelas lah bahawa berlaku begitu kepada dia, maka kebanyakan ulama mengatakan tak batal itu. Tak batal. Serupa dengan angin-angin yang lain juga, yang keluar daripada hidung, yang keluar daripada mulut, orang panggil sedawa, orang panggil bersin, hak tu tak batal. Kecuali kalau perempuan mufdad, orang panggil. Masalah perempuan mufdad. Mufdad ni maknanya perempuan yang mana farajnya itu kira-kiranya macam satu jadinya dengan duburnya. Jadi satu, maknanya terkoyak ke ataupun cacat ke, kerana kecacatan sejak asal lagi berlaku begitu, sehingga kalau keluar kok tak tahu daripada mana tu, boleh jadi daripada dubur asalnya, cuma melalui situ lebih terasa, melalui kubul, maka itu kena ambil air sembahyang. Tetapi ramai juga ulama mengatakan tak juga, tak pasti, sebab dalam keadaan tak pasti. Apabila tak pasti, tak batal, tak pasti lagi batal. Semua masalah tadi lah. Hak ni hak keluar daripada kubul ke daripada dubur, tak pasti. Sebab itulah dalam hadis tadi disebutkan kalau ada bau. Kalau masalah perempuan mufdad itu pun, kalau dia bau busuk, kira-kiranya ini daripada dubur lah, tapi belum pasti lagi daripada dubur pun. Sebab kadang-kadang kalau seseorang itu dia ada penyakit, boleh jadi bau busuk itu keluar daripada faraj dia, boleh jadi, tak pasti daripada dubur. Dengan sebab itulah ramai juga ulama mengatakan tak. Yang jelasnya kalau dia yakin keluar daripada duburnya, barulah semua mengatakan batal air sembahyang.